lah. Jadi Kita okay. untuk ni ada satu lagi pertemuan lah minggu depan. Jadi lepas tu macam mana Saiman maksudnya kita tangguh dululah tangguh dulu ke macam ni? Kita tengok tuan lah macam mana. Masalah boleh adjust macam mana kan. Kita untuk tengok apa ni pihak pengurusan lah. Sangkut-sangkut. Ada line. Line ada problem sikit. Tak apa. Okey dah okey tu Saiman. Line dah okey lah. Nanti kita bincang insya-Allah. Kita Okey. bincang dengan ustaz nanti. Boleh insya-Allah Ustaz. Line saya okey tak Ustaz? Line saya. Okey? Ni dah okey. Ini dah okey dah. Sangkut sikit. Ada sangkut sikit tak apa. Okey, baik kita mula insya-Allah. Boleh Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Ya, ini kenapa boleh kamu ada ni? Maaf Ustaz, line sangkut-sangkut sikit Ustaz. Tak apa. Tak apa. Okey, boleh. Okey, saya teruskan Baik, saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur Muhammad Radhi. Saya hormati Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berusaha Timbalan Setiausaha Insiri Haji Nazrul Shimah binti Muhammad. Ketua-ketua jabatan, warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, warga kota dan seluruh penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam program kita Jom Mengaji bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi. Bagi siri yang seterusnya sebelum kita menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan Mubarak. Dan insya-Allah Ustaz akan menyambung lagi perbincangan kita pada perbahasan hukum murak. Mudah-mudahan kita dapat bersedia sampai-sampaikan
majlis ilmu ini pada yang lain. Mudah-mudahan semua dapat manfaat. Dan tanpa buang masa, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radni bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkur. Terima kasih Ustaz Aiman. Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. yang berbahagia Datuk Bandar Bagi Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha setiausaha Haji Miswan bin Yunus, yang berusaha Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, kita rafakkan dulu rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT dapat sama-sama kita meneruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Jadi tidak melengah masa, kita teruskan dengan surah yang akan kita baca malam ini, iaitu surah Al-Asr. Okey, suratul Asr. Kita semak terlebih dahulu dia punya waqaf dan ibtidak. Okey, kaedah yang pertama dalam membaca suratul Asr, iaitu dengan membaca ikut perhentian yang sedia ada, iaitu pada ra'sul ayah yang ditetapkan. Ayat ini mengandungi 3 ayat. Jadi kaedah pertama, berhenti pada setiap ayat. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kaedah yang kedua ini adalah bagi orang yang ingin baca lebih laju daripada 3 tadi tu. Biasa kita bagi peluang untuk kaedah yang kedua ni, ini peluang untuk di bulan Ramadan. Bagi orang yang nak baca laju, ada pilihan dia. Kalau nak baca tenang-tenang, nak sederhana, nak baca macam biasa, ada cara dia. Tapi memandangkan di bulan Ramadan, ada kalanya kita solat tarawih bukan di masjid atau surau. Kadang-kadang kita solat sendirian di rumah, di RNR, di tempat kerja. Solat tarawih tetap diteruskan. Tapi kita nak ada pilihan kedua, iaitu baca lebih cepat. Baca lebih cepat, tapi mesti berpandukan pendapat ulama. Pendapat ulama yang mahir dalam bidang ini. Jadi saya nakalkan daripada kitab Manarul Huda. Kitab Manarul Huda fi bayani al-waqfi wal ibtida'. Dia punya taklif dia Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Ashmuni, wa ma'ahu al-maqsidu li talkhisi ma fil musyrif fil waqfi wal ibtida' li Syekh Al-Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. So ada dua orang pengarang pada kitab ni. Syekh Abi Yahya, taklif maknanya dia karangan Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni. Syekh Ashmuni pendek panggilan dia. Yang kedua Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Jadi ada dua pengarang ni. Dalam kitab ini kita bacakan kaedah kedua. Kita nak bincang yang pertama tak ada masalah lah, 3 perhentian tadi. Yang kedua, kalau nak baca laju kita cari juga macam mana nak bagi baca laju, nak bagi cepat baca untuk khusus bulan Ramadan saja. Jadi kaedah kedua waqaf ibtidak dia, kita lihat sini diterangkan pada suratul Asr, iaitu la fi khusri. La fi khusr jaizun. Itu dia kata harus kat situ. Tapi ada pembincangan dia. Inda ba'dihim ala anna al-murada bil insan al-jins. Dia kata apa? Menurut sebahagian ulama. Inda ba'dihim, menurut sebahagian ulama, bahawa ala anna al-murada, bahawa yang dimaksudkan dengan manusia, bil ins, manusia, al-jins, iaitu jenis itu. Dia terangkan tentang waqaf pada lafi khusr tu. Jadi dia kata apa? Wa mithluhu fil jawazi as-salihat. Maknanya dikatakan sama dengannya, iaitu keharusan berhenti. Dikatakan ada keharusan berhenti pada ayat as-salihat. Maknanya baca terus berhenti pada as-salihat.
Kemudian dikata waqila. Pendapat yang seterusnya dikata qila tu adalah pendapat seterusnya. Dia kata ini dipanggil qila sighah tamridiyah. Itu sebutan dalam kitab dia. Jadi dikata la yajuz. Tidak harus berhenti. Tidak harus berhenti. Dia tak boleh tak harus berhenti pada yang pertama tadi la fi khusr. Ini saya bacakan saja. Tidak harus berhenti. Ada tu waqila la yajuz lianna at-tawasiya bil haqqi was sabri. Dia kata dia tidak harus berhenti pada as-salihat pula. Tak boleh berhenti di situ. Kerana berpesan kepada bil haqqi was sabr, iaitu berpesan kepada yang hak. Qad dakhala tahta al-a'mali salihat. Dan kesabaran, di maknanya ayat itu menjelaskan tentang berpesan kepada hak dan kesabaran. Dan dikata qad dakhala tahta al-a'mali salihat, dan ia termasuk di bawah amal-amal soleh. Jadi tak harus berhenti kat situ. La yajuz, tak harus berhenti pada salihat. Jadi baca terus lagi, baca terus. Fala waqfa fiha duna akhiriha. Habis ayat tu penerang. Dia kata makanya fala, tidaklah berhenti, tiadalah berhenti duna akhiriha, melainkan pada akhirnya. Maknanya ada satu je cara baca. Ada satu je cara baca, iaitu baca daripada awal tu sampai habis. Baca daripada awal tu sampai habis. Dia kata ni dengan satu cara baca, iaitu berhenti pada lafi khusr, kemudian baca terus sampai habis. Jadi bacanya ni Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayat tu tadi? Buka surah. Tuan boleh buka suratul Asr. Buka surat apa tu? Sini boleh buka Quran, muka surat 601. Masing-masing buka Quran dulu. Ini siapa yang nak baca laju lah. Nak baca laju. Okay. Siapa yang nak baca laju, dia boleh baca yang kita terangkan ini. Ini keadaan kedua, iaitu baca pada dua perhentian saja, iaitu ayat pertama, ayat kedua sekali jalan. Jangan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perhentian pertama. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu dia kata harus berhenti di situ. Okey. Baru berhenti di situ. Itu yang pertama. Kemudian bacaan seterusnya sambung sampai habis. Ya, Faz? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini kalau orang nak baca laju. Jadi dia boleh pengarang kitab menyatakan boleh berhenti yang sempurna pada khusr, iaitu dia tetapkan di sini sebagai jaizun, iaitu harus. Berhenti di situ. Okey, berhenti kat situ, jaizun. Kemudian terus sambung bacaan sampai ke akhir. Sampai akhir. Maksudnya waqaf yang kedua, illal ladzina amanu ila akhir ayat. Ini kaedah kedua. Jadi kita ada dua perhentian saja. Saya ulang sekali lagi. Untuk waqaf ibtidah bagi kaedah yang kedua. Kaedah pertama berhenti setiap ayat lah. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kaedah kedua kita hanya berhenti dua perhentian. Iaitu ayat pertama dengan ayat kedua tu sambung. Harus berhenti kat situ. Okay. Kemudian kita sambung illal ladzi. Okay. Illal ladzi sampai habis bacaan. Okay, dengan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sila baca. Wal 'asri innal insana lafi khusr.
Kemudian illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya. Kalau ikutkan ada, dia katakan tadi kan, dikatakan ada keharusan juga berhenti pada as-salihat. Tapi menurut pengarang kitab, kata tidak harus berhenti, la yajuz berhenti pada salihat. Sebab apa? Ayat dia tu dia menerangkan tentang berpesan-pesan kepada hak dan kesabaran tu termasuk di bawah amal soleh. Dia kena amal soleh tu, wa amil solihat tu amal soleh, dia kena sambung. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kena sambung, dia tak boleh pisah. Sebab dia termasuk di penjelasan tentang amal soleh, amil solihat tu, penjelasan dia kena sambung dengan perkara tu. Itu kata pengarang kitab. Tapi sekiranya kita tak mampu, kita kupas. Boleh catat ni sekarang ni. Di dalam ibadah, dia ada ketidakmampuan bagi di kalangan kita. Apa dia? Contoh, kita terlampau kenyang. Ni saya cerita bulan puasa ni, saya fokus. Kita nak buat persediaan bulan puasa. Sekiranya tuan-puan tak mampu, saya pun kadang-kadang tak mampu sebab apa? Perut terlampau penuh. Kita buka puasa ni kadang-kadang, Haji Mustafa, kita nampak macam kita boleh tahan, Haji. Boleh tahan makan. Tapi Tuan Haji, bulan puasa dia menu dia lain macam, Haji. Pukulan dia Macam-macam menu. macam je. Kalau kita solat tarawih ni, kalau saya jadi imam jemputan ni, solat tarawih ni, kita rasa boleh tahan, boleh sabar ni. Tapi bila dihidang je, roti john je, Allah. Kuetiau goreng kerang je, Allah. Nasi lemak pun ada je, tapi nasi lemak dia special je. Buka puasa pun ada nasi lemak, tapi pada special, nasi lemak ayam, Allah. Letak apa lagi je? Dia letak lagi martabak, cheese, daging. Dia kalau dah letak tu, masa tu tak boleh nak cakap kita kuat je. Kan? Masa dah letak tu, nak rasa juga je. Nak rasa. Kena rasa dulu lah. Bila osik punya osik, terlupa. Perut dah makin kenyang. Lupa ni, lepas ni nak solat tarawih, agak terleka sikit. Masa baca tu lah nafas pendek. Sebab apa? Bila perut agak kenyang, kita punya nafas kita ni nak tarik nafas dalam-dalam, nak agak ruas, susah sikit. Sebab dah penuh dengan makanan. Jadi kesan je nafas pendek. Jadi sekiranya kita tak mampu, ni dia. Dalam ibadah yang lain pun sekiranya tidak mampu, ada rukhsah, ada keringanan. Quran pun ada. Tapi dia tak sebut rukhsah. Dia sebut iltirari. Iltirari. Dia sebut begitu. Sekejap saya tuliskan. Share screen. Iltirari ni adalah wakaf terdesak. Wakaf terdesak. Dia terdesak bila kita baca Quran. Bila kita baca Quran, ni tolong catat. Ada kertas ke ada buku, catat. Dalam Quran, dia ada 4 kategori wakaf. Yang pertama, ikhtiyari. Wakaf iaitu berhenti pada mana-mana tempat yang dah ada tanda. Itu dipanggil wakaf pilihan. Kita boleh berhenti ikut tanda yang ditulis tu. Tanda apa? Tanda Rasul ayat, nombor ayat 1, 2, 3 tu. Boleh berhenti hujung ayat. Itu tanda pilihan lah. Boleh berhenti pada wakaf qaf lam ya, sad lam ya, wakaf yang ada tulisan jim. Itu semua wakaf pilihan dipanggil. Ikhtiyari. Okay. Itu pertama. Yang kedua, kita ambil terus, dia ada 4 lah, saya lalukan. Yang pertama ikhtiyari, yang kedua ikhtibari. Ini untuk guru yang mengajar. Dia akan berhenti mana-mana ayat untuk mengajar orang Quran. Dia berhenti tu dia panggil ikhtibari untuk tujuan mengajar. Yang ketiga intizari. Wakaf bagi kategori membaca wajah-wajah khilaf bacaan. Contoh ada bacaan-bacaan mungkin imam ada 2-3 cara baca, dia akan ulang 2-3 kali. Wakafnya itu pada ayat-ayat tertentu tu tujuannya untuk menunjukkan qiraat bacaan yang berbeza, itu dipanggil intizari. Yang keempat, yang ni namanya wakaf terdesak. Catat. Wakaf terdesak. Apa dalam bahasa Arab sebut? Iltirari. 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 Ini dia yang saya tulis ni kat depan ni. Ini maksudnya apa? Berhenti terdesak.
Okey, terdesak dengan sebab apa? Pertama disebabkan tekak sakit, terbatuk, bersin, terlampau kenyang, jadi disebabkan nafas pendek, nafas nafasnya tidak sempurnalah, kata ada masalah lah disebabkan terlampau letih. Orang terlampau letih pun boleh menyebabkan nafas dia tak panjang. Apa lagi? Itulah terbatuk. Terbatuk itu semua terdesak lah tu. Terdesak ni dikategorikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menangani masalah nafas dia. Bukan saja-saja dia buatlah. Jadi bila masalah terdesak, dibenarkan, okey dengar baik, dibenarkan berhenti di mana-mana hujung kalimah. Ingat bukan berhenti tengah perkataan, bukan tengah kalimah, berhenti di mana-mana hujung ayat atau hujung perkataan yang terdekat. Contoh macam tadilah, tak cukup nafas kan. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Sampai situ je yang mampu. Tak ada masalah. Kalau itu yang kita mampu, okay, kita berhentilah di situ. Kalau boleh, ulang balik sedikit ayat. Wa amilus salihati. Ulang. Okay. Ulang sedikit. Kalau wa amilus salihat pun nafas pendek ke? Sambunglah. Sambung terus. Wa tawasaw bil haqqi. Dia ikut kemampuan nafas. Kalau nafas kita pendek, kita sambung je ayat tu. Tapi kalau boleh panjang sikit lagi, kita ambil. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay. Ini dibenarkan berhenti walaupun ikutkan dia sudut makna dia, mengikut yang imam tadi susun, tak boleh berhenti as-salihat tu sebab makna dia bersambung dengan watawasaw bil haqqi tu. Makna dia terpisah nanti, dia kena sempurnakan, sambungkan watawasaw bil haqqi sampai ila akhir ayat untuk menyempurnakan makna dia. Jadi itu yang terbaik. Wakaf pada hujung ayat yang ketiga. Kalau yang terbaik nafas pun mampu, boleh baca sampai habis. Kalau tak mampu, seperti yang saya sebut tadi, berhentilah mana-mana perkataan yang terdekat di hujungnya dan boleh mulakan semula, ibtidak balik, mulakan semula, sama ada ulang sedikit di awal, ambil dua patah perkataan atau satu, tengok keadaan ayat dan ataupun sambung terus sebab mengikut keadaan nafas yang ada. Jadi baca Quran ni pun dia memudahkan kita. Dia tak memaksa kita untuk mesti kita berhenti pada ayat tersebut, mesti baca sampai habis begitu-begitu dan begini. Itu akan menyukarkan orang yang membaca. Jangan risau. Ini kategori terdesak, dimaafkan. Okey, boleh Okey, habis untuk ada soalan tak? Kita buka soalan dulu. Kalau ada rakan-rakan nak tanya soalan, boleh kita buka. Untuk setakat ni, wakaf dan ibtidak ayat suratul Asr. Kita nak masuk bidang tajwid pula. Kalau ada soalan, sila. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung. Seterusnya, hukum yang kita nak bincangkan adalah hukum ra. Okey. Hukum yang kita nak bincangkan adalah hukum ra. Okey. Hukum ra yang nak kita sentuh ni, kita kena selesaikan dulu. Kita kena faham bahawa hukum ra ni, dia adalah terbahagi kepada dua. Hukum ra ni terbahagi dua. Yang pertama hukum ra yang tebal, yang kedua hukum ra yang nipis. Satu ra yang tebal, satu ra yang nipis. Yang kita nak kena faham, kena berikan penekanan ialah ra yang tebal. Kita fokus pada surah ini, pada suratul Asr. Surah ni kita fokuskan. Jadi pada surah ini, kalau kita lihat pada surah ini, suratul Asr, dia punya ra itu dia huruf ra yang tebal. Semua ra tebal tu. Dia ada surah yang tebal di dalam tu. Okey. Dia ada dia ada huruf ra yang tebal. Bukan ra yang nipis. Sebab ra tu berada di hujung ayat dan diwakafkan. Dan kita tengok keadaan dia. Yang pertama wal asr. Wal asr tu kita kalau wakaf di situ, ra tu dibaca tebal. Kenapa tebal? Wal asri tu ra tu balik bawah, tapi bila kita berhenti, ra tu dibaca tebal. Sebab apa? Sebab sebelum ra, ini dia kategori nombor 2 ni. Sebelum ra adalah huruf baris atas. Kategori ni.
Sudur, anhar. Ni. Dia kategori yang ketiga ni dalam yang contoh saya bagi ni. Iaitu bila waqaf, huruf sebelum ra tu dia ada bukan yang ni, yang bawah ni, kategori yang keempat ni. Huruf yang sebelum dia tu adalah huruf bertanda mati, huruf sad bertanda mati. Sebelum huruf bertanda mati tu ada huruf berbaris di atas, ain berbaris atas. Dia sama macam ni lah, wal fajr. Jadi ra tu dibaca tebal. Ni ciri-ciri ra tebal. Nombor 4 tu. Huruf ra diwaqafkan, diberhentikan lah. Sebelumnya ada huruf bertanda mati. Tapi bukan huruf mat lah. Dia bukan huruf mat. Iaitu huruf sad. Sebelum huruf sad itu pula ada huruf berbaris di atas. Jadi huruf tu dibaca tebal. Okey? Okey, itu ra yang pertama. Ra tu dibaca tebal. Jadi nak tebalkan ra ni buat apa? Guna hujung belakang lidah. Hujung belakang lidah sentuh ke gusi atas. Jadi akan tebal. Hujung belakang lidah naik ke atas. Getarkan. Nanti tebal. Getarkan kat gusi atas tu. Jadi bacanya ikut saya. Wal as. Cuba baca. Wal as. Wal as. Tu ra-nya letak pada makhraj ra. Wal as. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Okey, tak apa. Jadi kita baki yang tu dulu sekejap Tapi nanti saya akan sentuh tu lebih detail. Itu ra yang pertama. Ra yang kedua, pada ayat kedua tu khus. Itu sama. Ni ada kat sini ni. Dapat tu. Lafi khus. Ra ni nipis ke tebal? Dia kena tebal sebab apa? Dia bukan tengok ra tu baris bawah tu. Dia kategori waqaf kata dia. Huruf ra tu diwaqafkan, diberhentikan. Kemudian kata dia apa? Sebelumnya ada huruf tanda mati yang bukan huruf mat. Tanda mati yang bukan huruf mat. Ni huruf yang bertanda mati ni, huruf sukun ni bukan huruf mat. Ni bukan huruf mat ni, huruf sin. Okey. Ni huruf sin ni. Dia bukan huruf mat. Kemudian sebelum huruf sin tu pula ada huruf berbaris di ni baris depan ni. Ada baris dhammah, baris depan lah. Jadi makanya dibaca tebal. Untuk saya Innal insana lafi khusr. Tebalkan ra. Cuba baca. Innal insana lafi khusr. Tebalkan ra-nya. Lafi khusr. Lafi khusr. Tapi hus. Okey. Itu ra yang kedua Ada lagi tak ra lepas tu? Ada lagi ra pada akhir ayat ketiga. Itu kategori yang mana Tengok tu bisab. Dia sama pattern macam ni juga. Sama pattern macam ni. Dia sama pattern macam ni. Iaitu ra tu diberhentikan ra tu ketika waqaf, berhentilah. Sebelum ra ada huruf ba bertanda mati, sebelum ba bertanda mati ada huruf sad berbaris di atas. Maka dibaca tebal. Baca dia begini. Ayat yang ujung je kita betulkan. Wa tawassaw bis sabr. Cuba baca. Wa tawassaw bis sabr. Okey, sekejap saya untuk okey itu yang sepatutnya lah ra tu baca tebal. Tapi apa masalah? Apa isu yang dapat dikeluarkan daripada surah ini? Okey, pertama kita buka dulu surah Al-Asr. Sekejap. Surah Al-Asr. Okey, kita ambil surah ni, kita simpan kejap. Kita nak bincang surah tadi. Surah apa tadi? Buat dokumen baru lah. Satu dokumen baru. Black paper. Surah Al-Asr. Surah atas ni. Okey.
Okey. Ini surah dia. Okey. Semua lihat Okey, semua lihat. Suratul Asr. Okey. Kesalahan yang pertama, saya bulatkan bagi jelas. Kesalahan yang pertama. Okey. Tu besar itu dia punya ni. Ya. Yang ni yang popular yang ni hujung ni, 3 ni. Alright. Okey, apa kesalahan bagi yang kita bincang ni? Kesalahan yang pertama iaitu huruf sad dimatikan tapi huruf ra tak dimatikan. Itu kesalahan pertama lah. Okey. Ni. Huruf sad mati. Ni kesalahan pertama yang ini popular kesalahan ra yang tak dimatikan yang betul ni popular lah. Jadi kesalahan pertama dibaca begini. Wal as. Sampai itu je bunyinya. Bunyi ra dia tak ada. Kesalahan kedua, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, wal asr. Apa masalah dengan baca tu? Asr. Sad dia ada qalqalah, dia pantulkan. Asr. Dia ada bunyi. Lepas dia tu dia terus dia bunyikan sad tu. Asr. Dia pantulkan bunyi sad dan mati dengan ra. Jadi huruf sad ni dicantum dengan ra. Asr. Jadi dalam kaedah baca Quran tidak tepat lah. Tidak tepat Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang seterusnya ada tak kesalahan awal? Itu dua. Biasa dua ni je. Biasa yang popular dua. Jadi yang betul macam mana? Yang betul ialah perhatikan setiap huruf yang bertanda atau berbaris dia ada bunyi dia. Waw beri atas wa, lam mati letak pada makhraj lam, hujung tepi lidah ke gusi atas. Wal, itu lam mati. Kemudian ain berbaris di atas itu bunyi dia satu harakat. Sad bertanda mati, bunyi dia dimatikan ada desiran. Itu desiran. Desiran tebal. Pangkal lidah, tengah lidah tinggi untuk bagi tebal. Tebal. Kemudian ra dimatikan sebab waqaf kan. Matikan sebab berhenti. Ra mati macam mana? Hujung belakang lidah naik ke gusi atas. Latih. Gegarkan bunyi dia. Cuba bunyi. Gegarkan. Itu bunyi ra tu. Dia memang sifat dia begitu. Sifat dia mesti ada tebal, iaitu tafkhim. Mesti bunyi dia bunyi getaran, ada bunyi getaran tikrar. Getaran tu. Yang ketiga bunyi inhiraf, bunyi dia melencong. Bunyi melencong tu sebab lidah tu dia lengkungkan, dia melencong lah bunyi dia. Bunyi melencong macam mana? Macam ni. Tu kita lengkungkan lidah, bunyi begitulah. Kemudian bunyi dia tawassut, dia kena suara tak boleh tahan, kena lepaskan kadar pertengahan. Jadi 4 sifat tu kena jaga. Jadi baca dia begini, jangan cantumkan sad dengan ra, asingkan. Bunyi ra tu bunyi dia sendiri. Bunyi sendiri tu macam mana? Letak pada hujung belakang lidah ke gusi atas. Letak dan bunyi. Latihan. Cuba bunyikan. 2 lagi. 3. Okey, 4. Getarkan. Yes, begitu. Kalau kuat Sekali getaran Ustaz ya? Getaran ni dua kali getaran, tapi jangan tekan kuat nanti tak terkawal. Sentuh saja, sentuh lidah ke atas. 2 kali. Yes, dia bunyi. Letak lidah dan gegar. Letak terus gegar. Yes. Kenapa berlatih bunyi begitu? Itulah bunyi orang yang bertanda mati. Dia bertanda mati bunyi kena kuat. Jelas begitu. Okey, sekarang kita baca hati-hati. Masing-masing ada bunyi masing-masing, jangan cantum. Sad jangan cantum dengan ra. Sad mati dia, tu mati dia. Habis. Ra mati macam mana? Tu mati. Jadi dengar saya baca. Wal asr. 1, 2 mula. Wal As. Ra kena bunyi. Bunyi ra tu kena jelas. Wal asr. Wal Ada hujung. Tak perlu panjang sangat. Dia mati sikit je. Janji ada bunyi. Mesti ada bunyi lah.
wal asr. wal asr. Yes. Sod pun jelas, ra pun jelas. Asr. Ya. Cuba siapa lagi nak cuba silakan. Latihan. Dia kena buat latihan. Kena ulang sampai lembut. Jangan lidah tu kena lembutkan. Nak lembut kena ulang banyak kali. Jangan tekan kat kuat lah. Lembutkan lidah. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal Ustaz, asr. kalau macam gini baca wal asr. Salah ya Ustaz? Wal asr. Salah. Dia nak salah kena dengar bunyi. Bunyi kalau tengok bunyi dia macam mana tadi? Asr kan? Sir. Rot sod. Dia salah dia pada sod tu. Sod dia tidak Dia ada lantun Ustaz. Dilantunkan. kita kena jagalah sifat sod tak ada qalqalah. Qalqalah maksudnya apa? Memantulkan bunyi huruf hijaiyah daripada tempat keluar dia. Dia tempat keluar tu dia sifat dia tahan dulu, tahan pantul. Itu nama qalqalah. Tapi kalau sod asr tu dia ada sifat qalqalah. Dia tahan, dia bunyikan dulu asr, dia pantulkan balik suaranya. Tak boleh lah. Salah pada huruf sod, bukan ra. Ra okey dah. Yang salah pada sod. Sod itu dipantulkan. Bila masuk sifat qalqalah, bunyi dia begitulah. Jangan masuk sifat qalqalah. Wal asr. Ra dia tak ada qalqalah lah. Yang ada qalqalah asr. Sod tu dipantulkan bunyi dia cantum dengan ra lah jadinya. Kalau tak ada qalqalah, dia hanya desiran saja, sofir. Asr. Tak ada qalqalah. Sod tu dia mati dengan desiran. Asr. Itu je. Lepas tu ra bolehlah mati sendiri, tak diganggu oleh bunyi sod tadi. Ra mati sendiri. Cantik, dia tak ada pun memantul. Okey. Asr. Cuba Ustaz. Wal asr. Ra letak ke atas. Lepas habis sod, wal asr, dah habis bunyi sod, lidah ujung belakang lidah naik. Asr. Itu. Wal Cuba asr. Ustaz. Wal asr. Dah betul dah tu? Okey. Wal asr. Hati-hati Haji hati-hati. Sod jangan cantum dengan ra. Ada sikit pun tak boleh pantul. Sod tak boleh memantul sikit pun. Selalu baca macam tu dah Ustaz saya juga. Saya pun baca macam tu juga selalu. Ra tak salah ya. Dekat sini ra tak salah. Yang salah sod punya sifat. Sifat qalqalah tu bukan milik sod. Dia milik huruf qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf saja yang boleh begitu. Tapi sod jangan jangan nanti dia jadi begitu lah bunyinya. Itu je. Itu saja. Jangan pantulkan bunyi sod. Itu saja. Jadi dia terselamat daripada bunyi yang memantul tu. Okey, ada lagi ni, tak habis lagi ni. Seterusnya, okey, yang ni pun sama. Sin, saya ingatkan awal-awal sin dia bukan huruf yang qalqalah juga. Jangan pantulkan bunyi sin. Jadi habis bunyi sin dengan desiran mati dengan desiran. Khus, itu desiran saja. Kemudian matikan ra pula. Jadi bacanya khus. Cuba baca semua. Khus. Khus. Gitu. Jadi bila sin tidak dipantulkan, terjagalah kedua-duanya. Sin berdetir, ra pun mati dengan elok lah. Lagi buat latihan. Lam fi khus. La fi khus. La fi khus. Khus. La fi khus. Khus. Gitu. Itu je, adjust sikit ya. Kemudian ada lagi mana ping ni ujung ni. Ni pun hati-hati ni. Ni ada yang ni ada qalqalah. Macam Yang ini ada lantunan Ustaz. yang ini ada lantunan. Tapi itulah cerita dia. Tak kata ada lantunan. Walaupun dia ada pantulan, dia tetap tak boleh pantul dan cantum dengan huruf ra. Saya pun nampak ada huruf ba Nampak tu? Ni ramai orang dia pantul pantul gambar bil sab. Dia pantul gambar tu sab. Okey, itu pantulan. Ba mati dengan pantulan ke arah baris bawah. Sab.
Kemudian ra tu mati. Kena hati-hati. Dia walaupun dia memantul, lepas dia pantul saba, jangan cantum dengan ra. Ra mati sendiri. Okay, dengar? بالصبر Jangan saya baca. Bil saba. Apa tu? Saya baca lambat ni. Bil saba. Dia asing. Itu baca lambat. Kalau saya baca laju, ni. Ni saya baca laju pula. Bil sabr. Walaupun dia memantul ba tu dah memantul sabr. Tetap ada bunyi jangan cantum dengan ra. Ra dia mati dengan bunyi dia yang sendiri. Bil sabr. Sabr. Sabar. Bil sabr. Dia ba tu mati dengan sugra. Sugra macam ni. Bil sabr. Ba saja. Sabr. Lepas Bantu ba, sugra Ustaz. ni sugra sebab dia duduk tengah kalimah tu. Hujung. Lembutlah, lembut. Dia tak Sabr. pantulan ringan. Pantulannya jangkut sangat. Sabr. Itu je. Sabr. Bukan sabr. 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 Lepas ber, sabr baru itu. Sabr. Ya. Sabr. بالصبر Sabr. Sebab dia ringan. Ringan dia, kalau ringan macam tu. Dia sabr. Kalau berat, sabr. Kalau berat lagi, sabr. Sabr. Kalau ringan, sabr. Ringan je. Sabr. صبر Okey, jangan cantum. صبر Sabr. Sabar. Sabr. Bil sabr. بالصبر Bil sabr. بالصبر Gitu. Tak apa, boleh latih sampai dia lancar lah. Tak ada masalah. بالصبر Sabr. Sabar. بالصبر Sabr. صبر صبر Sabr. صبر صبر Yes. Sabr. صبر Yes. بالصبر بالصبر Habis Jadi kita nak dengar lah. Kita nak raikan lah para pelajar-pelajar. Kalau tak beri ruang untuk baca, tak puas, nanti tak puas. Tak cuba, tak disemak. Bagi yang baca lah, kita bagi peluang. Yang nak baca, kita bagi peluang untuk baca. InsyaAllah, tak ada masalah. Okey, jadi siapa mau cuba, ayat dia tak panjang, 3 ayat je. 3 ayat saja. Dan berhenti, tanda berhenti yang sepatutnya lah. 3 ayat ni boleh berhenti hati 3. Nak berhenti 3 perhentian boleh, nak berhenti 2 perhentian pun boleh. Kalau terdesak, okey silakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Okey, Haji dah cuba baca dengan jelas ni, bagus. Confident level Haji dan bacaan sangat jelas, bagus. Ya, cuba kita kena baki sikit Haji, mungkin dah terbiasa. Ra yang Haji baca tu dia agak nipis je. Ra ni kita nak, dia tak boleh pertengahan. Dia kena, kalau tebal betul. Jadi Haji baca dia nipis dan getaran tu tak sampai ujung lidah yang melengkung tu. Kena sampai ujung. Wal 'asr. Lengkungkan lidah tu sampai situ suaranya. Sampai getaran suara tu didengari lah. Getaran tu di hujung belakang lidah tu kena sampai situ suara. Wal 'asr. Baru dengar dia tebal dengan jelas. Dia ada getaran dan sebagainya. Okey, yang pertama gitu. Yang kedua,
tebalkan, lengkungkan lidah, suara kena sampai hujung yang belakang lidah yang melengkung tu. Khusr. Tebal gitu. Khusr. Jelas. Orang dengar jangan roy mati tu tebal. Bisabr. Lengkungkan lidah. Bagi jelas. Bisabr. Yes, good. Macam tu lah. Wal asr. Tu tadi tak betulkan lagi. Wal asr. Itu cantum dah. Sod dengan roh jangan cantum. Wal asr. Wal asr. Asr. Ada sero tu, ser tu terpantun. Asr tak mau. Asr. Gitu. Yes. Dah nampak tu. Okey, tahniah Haji. Dah betulkan tu. Nanti buat latihan je. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. InsyaAllah lama-lama pelan-pelan kita dalam bab baca Quran ni disantai je, jangan susah-susah. Kalau baca nak betulkan pelan-pelan, ulang 3 kali, tenang-tenang. Dapat tu itu tak apa. Fokus kita membaca dan selebihnya dia ganjaran di sisi Allah. Ada ganjaran special orang baca Quran berulang ni. Dia bukan ulang saja-saja tu, ulang tu Allah bagi duit bagi duit Cuma tak nampak duit dia. Kalau nampak orang semua berlumba-lumba nak ngaji Quran. Sebab duit gandaannya sangat besar satu huruf yang kita baca. Okey, siapa lagi yang cuba? Selain Haji ni, Haji dah baca. Rakan-rakan lagi siapa yang nak follow Haji? Ada tak yang nak baca? Silakan. Ustaz, boleh? Boleh silakan tak? Boleh tak? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, cuma bacaan sangat baik, bagus. Ayat pertama tu ada terpantul sedikit. Wal asr. Hati-hati bersod jangan terpantul. Wal, betulkan yang pertamanya. Ya. Wal asr. Cuba. Wal asr. Itu dah cantum dah. Asr tu cantum. Asr. Pisahkan sod dengan ra tu. Asr. Aduh. Asr. 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 Tu cantum. Asr. Ada asr dia terpantul tu. Asr. Betul? Tak ada se tak ada. Lagi. Cuba. Wal asr. Ada lagi tu. Asr tu ada. Asr ada. Pelan-pelan. Cuba je. Cuba ambil ujung je. Baca lambat. Keluarkan roh dia. Wal asr. Gitu. Tak apa, mula-mula je gitu. Tak apa, nanti pelan-pelan nanti lama lajukan macam tu Nanti Tahniah. Boleh buat latihan. Banyakkan latihan. Okey, bagus. Tahniah. Ada lagi nak cuba? 3 ayat je, tuan. Muslimat kalau dia. Muslimat atau ni yang nak cuba semak boleh. Ada masa lagi ni. Sebelum Ramadan. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, kita bacaan cantik, jelas. Semua ayat dibaca. Kita touch up sikit Ra tu kita buat lagi sekali. Wal as. Bagi jelas semuanya. As. Cuba. Wal asr.
Dah ada sikit. Okey lah tu. Okey, ayat kedua. Khus. Jelas ke roh yang mati tu? Khus. خسر Yes. Ayat last. Bisab. Okay, sampai بص- ber saja. Kemudian. Bisab. بالصبر سوري بالصبر Okey, kita ambil ujung je. Sab. اوكي صبر Sab. صبر Cantum. Ba dengan roh tu cantum. Ber saja. Ba tu pisah dengan roh, cara dia bunyi ber. Sab. صبر Baru bunyi roh tu lengkungkan lidah, lengkungkan bil sabr. بالصبر Gitu. Okey, nanti buat latihan banyak latihan. Okey, Tania. Ada lagi nak cuba? Nak cuba Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, bagus. Dah bacaan jelas. Ikut saya, kita touch up sikit. Sad ujung tu ayat pertama. Wal as. Cuba. Wal asr. Yes, good. Ayat ujung ayat kedua. Khus. Khusr. Yes. Ayat last kali. Bis sab. Sab. Bis Lepas ber. sabr. بالصبر Bis Ber. sabr. Bis sabr. Okey, yang ber tu jangan ber. Dia Oh. kalau kelas surah, dia jangan ber. Dia ber je. Ber. Bis Bis sabr. ber. Sab. Bis sabr. Okey, cuba ikut saya. Sab. Sabr. Okey, cantik. Bis Nanti buat lagi. sabr. Bis sabr. Bis sabr. Sabr. Bis sabr. Gitu. Dan bunyi r tu kita nak tebalkan. Kalau tebalkan guna hujung belakang lidah. Bunyi belakang lidah ditebalkan. Dia agak dia tebal. Yang tebal kita nak. Nanti buat latihan ni. Sabr. Sabr. Tebalkan. Hujung belakang lidah. Okey, tak apa pun lanjut tu. Kena buat latihan je. Okey, Tania. Terima kasih. Alright. Jadi sekadar itu dululah untuk persediaan bulan Ramadan kita. Jadi bulan Ramadan ni kita bolehlah buat persediaan dan boleh baca dengan confident lah, semangat sikit. Kita baca pun dah dibetulkan roh ya. Roh ni yang banyak isu dalam surah inilah. Dalam surah ini masalah roh lah yang banyak isu. Rohnya tu dibaca tidak berapa jelas dan bercantum dengan huruf sebelumnya. Jadi kita dah baiki. Sekarang itu dulu, wallahu alam. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu penutup sebagai permohonan pada Allah agar dipermudahkan, dikuatkan ingatan, diberi kefahaman yang jelas dan dapat amal insya-Allah apa yang kita dah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim yassir. آمين Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkir inda hajatina ilaih. آمين وَإِنَّهُ أَبَدًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد رب العالمين. Kita tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. والأشهد. Terima kasih Ustaz. Ya, insya-Allah jumpa lagi ya. InsyaAllah. Pada Ustaz. Ustaz. Okey. InsyaAllah tuan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lagi